Man. Ini. Oh. Belum buka. La ilaha illallah. Memang kan? Saya belum ambil. Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha biyaqi azamati zatika birahmatika ya arhamar rahimin. Sampai mana? Jeleman? Izal 50. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li Nabil Karim wa alihi wa sahbihi kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu minta maaf tu, tegur. Rambut ke apa yang keluar tu belah sini? Bukan. Duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma hafaz qulubana wa hafaz quluba auladana wa abna'ana zurriyatana kama hafazta qulubal muttaqin waj'alhum minas salihin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Imam, tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, syukur alhamdulillah hadir sama pada malam ini dalam keadaan yang amat baik. Mudah-mudahan kebaikan itu memberi kebaikan pada kita dan keluarga kita dalam segala masalah hidup insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita mari nak terangkan berbagai-bagai kebaikan pada perbuatan dan zikir-zikir dalam sembahyang. Makna kita kena tahu kalau kita rokok tu apa maksud dia. Apa kata kita sujud, apa maksud dia. Kalau kita iktidal, apa maksud dia. Ni dalam kita dah belajar kan? Apa kalau kita takbir, apa maksud dia. Apa kalau kita zikir, apa maksud dia pula. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, rabbana lakal ham. Itu apa? Zikir. Jadi semuanya ada kebaikan. Contoh kita ambil kalau sujud. Allahu akbar. Dah sempurna sujud, mana kita tahu kebajikan dia apa. Ya Allah Tuhanku, aku menyanjungmu ya Allah, aku mohon ampun padamu ya Allah, ampunkan dosa-dosaku ya Allah. Itu dia punya kebaikan. Di situ kita dapat menghina diri kita kepada Allah Ta'ala. Kemudian zikir tu pula, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Aku memujimu ya Allah, yang maha agung, yang maha besar, yang maha tinggi. Jadi makna kau dah lepas semayang, kita tak adalah bersifat menghina Allah, menghina syariat dan sebagainya. Kerana kita telah memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu contohlah. Habis sampailah kita tasyahud, macam-macam lah adalah. Jadi dari kita ambil, kenapa ulama ajar macam tu? Kerana Allah Ta'ala menyediakan karamah bagi orang yang semayang. Jadi orang yang semayang ni ada karamah dia. Karamah ni maknanya kemuliaan. Benda ada kemuliaan, karamah tu tak mahu orang yang mengerjakan semayang itu duduk di dalam laknat Allah. Dia tak mahu orang yang mengerjakan semayang itu membuat dosa. Dia tidak mahu orang yang semayang itu tidak menambahkan pahala dalam hidup dia. Ini karamah. Sebab itulah tuan-tuan, contoh dia, karamah ni makna dia satu perkara yang Allah jadikan dengan sebab kita semayang.
Karamah ni mana kebaikan-kebaikan semayang tu nanti malaikat bawa naik ke atas, kemudian dia jadi satu kemuliaan di sisi Allah daripada kita, kemudian Allah gugurkan atas kepala kita nanti, supaya apabila kita boleh berfikir mana baik mana jahat. Faham? Contoh, tapi syaratnya nak dapat karamah ni, orang ni mesti mengekalkan sembahyang. Kalau kejap sembahyang, kejap tidak, tak dapat. Kekalkan sembahyang, faham mana-mana dalam sembahyang tadi, apa kebaikan-kebaikan dalam sembahyang, zikir dan perbuatan-perbuatan sembahyang, dan melaksanakan rukun sembahyang dengan sempurna, rukun fi'li, rukun qawli, rukun qalbi, dan juga melaksanakan sunat-sunat dalam sembahyang, dan juga menjauhkan perkara-perkara yang makruh dalam sembahyang. InsyaAllah baru dapat dia punya karamah. Ini kita tengok. Jadi karamah ni maknanya kemuliaan. Kemuliaan ni nanti dia mahu orang tu jadi mulia. Macam kita dapat satu hidup ni, dapat pangkat Tan Sri lah. Tiba-tiba kita berjudi. Atau betul kita rasuah. Kita berasa tak salah. Tan Sri tu, aku ni ada pangkat. Kau ni, aku pangkat ni. Tiba lepas tu aku jadi contoh pada orang. Tiba aku pula main nombol pula. Tak patut aku ni. Contoh itu baru karamah sembahyang ni lagi hebat. Dia mahu kita sentiasa berada dalam kebajikan dan keredaan Allah. Sebab tu kalau kita sembahyang betul, apabila kita buat benda yang maksiat, karamah ni akan tegur. Orang tak tegur. Katalah kita ni berjudi. Kita sembahyang betul, kena 100,000 nak makan duit tu. Kalau orang tegur, awak ni apa? Aku ni pasal lah. Tapi kalau karamah yang tegur, aku dah minta dengan Allah, warzuqni, berilah aku rezeki yang halal, wahdini, pimpinlah aku jalan yang benar. Kita aku dah mengucap dalam sembahyang, asyhadu an la ilaha illallah, Tuhan, aku janji ya Allah, aku nak tunjukkan padamu perbuatan aku, percakapan aku, PL aku, apa yang ada dalam hati aku tak bercanggah dengan agamamu ya Allah. Tu sembahyang tu tegur kita. Ya Rasulullah, aku dah janji dalam sembahyang, wa anna Muhammadar Rasulullah, sesungguhnya engkau lah Rasulullah. Maknanya aku berjanji padamu ya Rasulullah, aku nak asyhadu, nak bentangkan padamu, nak tunjukkan padamu, nak paparkan padamu perbuatan aku, percakapan aku, apa yang ada dalam hati aku tak bercanggah dengan syariat yang kau ajar pada aku. Itu makna. Jadi sembahyang ni nanti dia tegur. Tapi kalau kita ni tak sembahyang, kau buat maksiat, tak ada siapa yang negur. Kalau orang negur, nilai tu dia. Tapi kalau sembahyang negur kita, meleleh air mata kita. Begitulah tuan-tuan. Tak percaya, kita pergi rombongan. Pergi rombongan, driver tu India pula. Dia tak sembahyang, dia jalan je. Dah nak habis dah waktu maghrib ni. Maghrib, berhenti. Jalan je. Kawan-kawan kita kata, alah, qada ajalah. Orang tu tak ada karamah sembahyang dia. Mesti dia sembahyang, kejap tidak. Kalau dia sembahyang pun, dia ada buat benda-benda yang sembahyang dia tidak faham berbagai-bagai kebajikan yang ada dalam sembahyang. Dia tak ada maksud mana kepada Allah dia sembahyang. Dia tak faham makna sembahyang lah, senang cakap. Kalau Rabbi firli warhamni wajburni pun tu dia tak faham. Tapi orang yang sembahyang, astagfirullahaladzim ya Allah, mesti kata berasa bersalah. Karamah tu menegur kita, salah aku ni dah habis waktu, tak mah. Tapi orang yang sembahyang cincai atau yang tak sembahyang, Allah sekali je qada, apa salahnya? Itu dah faham dah tu. Itu bukan karamah yang tegur tu, syaitan yang tegur dia. Kalau karamah dia tak bunyi, dia tegur kita dalam hati. Kita gelisah tau. Gelisah. Allah pun. Itu. Katalah kita penat sangat malam, tertidur isyak. Tiba-tiba bangun dah azan subuh dah. Macam kita. Rasa nak menangis. Betul tak? Karamah tu negur kita, tak nak buat lagi dah. Itulah karamah. Sebab kalau tuan-tuan dah dapat benda macam ni, syukurlah pada Allah Ta'ala. Maknanya mudah-mudahan sembahyang kita ni Allah terima. Dan jagalah, jangan riak, jangan takabur. Jagalah perbuatan, perkataan
dan hati dalam hidup jangan bercanggah dengan syariat Allah dan jangan bercanggah dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihissalam. Jaga tu cukup. InsyaAllah syurga lah kita, insyaAllah. Pasal perbuatan kita dah ikut syariat, cakapan kita ikut syariat, hati kita pun ikut syariat, tak ada hasad dengki, fitnah, semua tak ada, riak tak ada, semua tak ada. Apa nak lagi? Itu karamah semayang. Baik. Karamah bagi orang yang bersemayang. Hasan Al-Basri, sahabat Nabi di Madinah, ya, dia mengatakan apa? Di Basrah sana, dia mengatakan, meriwayatkan bahawa Rasulullah alaihissalam pernah bersabda. Maksudnya, bagi orang yang bersemayang itu ada 3 karamah. 3 karamah. Ada kita, bagi kata kerajaan ni ada pangkat macam-macam pangkat, datuk, datin macam-macam. Itu lain cerita ni karamah ni. Karamah ni orang tak nampak. Kalau pangkat datuk, datin ni orang nampak. Karamah ni tak ada. Kalau kita semayang betul-betul ni tadi, tiba-tiba kita ni lokek kedekut. Karamah ni negurkan kita. Kan rezeki ni Tuhan bagi kau. Kan kau doa, warzuqni, berilah aku rezeki. Kan Allah dah beri. Kenapa lokek sangat tak nak sedekah? Kita dah minta dengan Allah, Allah beri. Wa rabbi firli warhamni warzuqni. Banyak rezeki kita ni Allah yang beri. Tiba-tiba kita lokek makan seorang, senang kaya. Karamah ni akan tegur kita. Dia akan tegur kita ni. Kau ni rezeki. Kita berfikirlah ke mana karamah ni. Iaitu 1, bertaburan kebaikan. Kebajikan mulai dari langit hingga ke atas kepala kita ni. Lepas tu kita semayang ni, malaikat bawa naik langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, sampai langit yang ke-7. Last kali dia tanya, adakah semayang kita ni ikhlas ke tidak? Allah tanya malaikat. Ikhlas tak ada semayang? Ikhlas, baru naik. Ni yang jadi karamah ni. Mula ditanya semayang kita ni ada riak? Tak ada. Ada sah? Tidak. Wuduknya betul? Tak betul. Semua tanya. Sampai langit ke-7, malaikat tanya, nak bawa ni. Ikhlas tak semayang sidalah tu? Malaikat kata, ikhlas wahai Tuanku. Letakkan tempat makam yang aku sediakan. Itu jadi karamah tu tuan-tuan. Ini apabila kita dah dapat benda tu, dia ni sentiasa mengikut kita. Betul. Tak berani bagi amal. Itu satu. Mana karamah tu mana kebajikan mulai dari langit hingga atas kepala kita, hingga otak kita boleh berfikir mana baik, mana tak baik. Yang dikatakan inna solata tanha anil fasya' wal munkar, Quran. Maka semayang tu boleh menegah pada keburukan dan kebukaan. Semayang macam mana? Itulah semayang yang menyempurnakan dengan betul, faham mana dia ada kebajikan. Semua kita tahu. Buat benda yang wajib, yang sunat, jauhkan yang makruh. InsyaAllah dia jadi karamah. Diangkat ke langit. Ini yang ditabur kembali pada kepala kita. Itulah untuk mengingatkan kita sebagai teman. Itu dalam hidup kita. Mati besok, teman dalam kubur semayang ni. Teman sirat, teman dalam syurga. Semayang. Tahu. Lepas tu kalau kita mati besok dibawa dekat kubur, kubur kata, Mat, aku ni tempat yang gelap. Kau jaga kau. Aku ni tempat yang sempit. Gini-gini. Semayang karamah dia kata, Mat, awak jangan susah. Ana mak aku serta kau. Kalau dia menyempitkan, aku meluaskan. Kalau dia menggelapkan, aku yang menerangkan. Semayang, sedekah, Quran. 3 perkara. Lepas tu kita dah semayang, sertakan baca Quran, serta dengan sedekah. InsyaAllah. InsyaAllah. Karamah ni akan jadi karamah pada kita. Ada orang semayang, tapi lokek nak mampus. Bukan berkira-kira dia, untuk orang kau main dia. Dia ngira untuk orang pula. Dia tu sikit tak beri aku. Dia tak beri orang, dia tak kira. Dia tu buat kenduri haram tak kasih aku. Pada aku ni jaran dia dekat. Orang tanya, habis kau buat kenduri ada beri dia? Yalah, aku memang tak beri. Kalau tak beri dia pula tak beri aku. Patutlah nak cakap. Allah. Walhasil tuan-tuan, Sayyidina Umar ni, sahabat Nabi, dia nak makan kurma sebiji tu menangis dia. Dia takut macam Allah tak redha dia dimakan rezeki Allah.
Dia sedekah dulu. Cari orang miskin. Sedekah dulu, baru dia makan. Kita boleh? Tengah makan, balik. Kita pula. Tutup pintu. Dalil dia malam raya je lah. Siang dah penat. Raya pertama, tutup pintu bang, tutup pintu. Biasa orang perempuan dah, orang lelaki tak ada. Tutup pintu. Dia penat kat dapur. Orang jantan benda penat lah. Order je tahu. Tutup pintu bang, tutup pintu. Mat, suruh abah tutup pintu. Abang kata, kan orang nak datang. Alah, awak tak penat, kawan yang penat. Itulah dia. Boleh kata 3 suku perempuan macam ni lah. Kadang-kadang masuk bini aku gerta sekali. Apa aku tegur dia. Orang malam raya ni, yelah, buka lah. Orang marhaban malam raya, takbir malam raya. Sini tak ada. Sampai aku balik masjid, takbir. 10 buah rumah. Rumah kau takbir tu baca doa arwah, cara rengkang untuk mak bapak kita. Malam raya. Allahu akbar. Kau bagus. Kalau cuba kau kena, dah masak ketupat, sibuk dah takbir. Laki dia kena tengking. Laki pun balik surau, balik masjid. Lepas isyak takbir, lepas tu round. Rumah siapa dulu? Rumah laki kau dulu. Rumah kawan dulu pasal kau baru kahwin ni. Yalah, rupanya kau baru ada. Berkahwin orang penat aku tak tahu. Malam ia pahala besar tu. Tapi tak apalah. Jadi karamah ni mana kebajikan yang kita buat tadi akan bertabur atas kepala kita hingga kita boleh berfikir mana baik, mana tak baik. Kalau belum buat baik, disuruh kita melaksanakan kebaikan. Itu contohlah. Tak percaya orang yang sembahyang cukup 5 waktu, lama dia berfikir. Aku ni sembahyang 5 waktu, tapi surau kenapa aku tak nak pergi? Sedangkan ni fardu kifayah. Itu fikir pula. Dia ngajak kita pula buat pada kebajikan. Kalau orang semayang kejap tidak, surau pun tak nampak. Yang dah semayang tu pun kadang-kadang tak sampai karamah dia. Payah benda-benda ni. Jadi karamah ni maknanya kebajikan bertabur daripada atas langit tadi hingga ke kepala kita, hingga kita boleh berfikir untuk menegah keburukan dan kemungkaran dan melakukan kebajikan. Satu. Kedua, para malaikat mengelilingi diri kita, mulai dari 2 kaki kita hingga ke langit. Mana amalan-amalan anggota kita dipimpin, dibawa, dinaik sampai ke khazanah, tempat simpanan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sikit pun tak ada kurang. Faham? Dibawa ke langit. Maka dengan sebab itu orang yang sembahyang ini kalau boleh janganlah tak bayar hutang. Jangan sampai hutang tak bayar. Kalau tak boleh bayar, cakap. Kerana Nabi SAW pernah satu majlis solat mayit ni, jenazah, dia tak sembahyang. Sahabat kata engkau sembahyang, tapi Nabi tak tegur orang sembahyang. Kamu fadal jemput sembahyang. Rasul tak sembahyangkan. Sahabat tanya, kenapa kau tak sembahyangkan? Kerana dia ni sengaja tak nak membayar hutang. Sembahyang pun amat ibadatnya Allah tak, malaikat tak angkat ke langit. Ini diingatkanlah. Kalau boleh hutang ni bayar. Kalau hutang aku tak apalah, macam mari ada yang hutang udah canai belum bayar, aku dah halalkan. Tak apa. Ni orang yang tak bayar, yang tak nak halal, kena susah kita. Jadi kita kalau hutang kita sikit, kita pun tak memberi beban pada kita. Lepas sembahyang, ya Allah, siapa ada hutang aku halalkan, ya Allah. Senanglah. Tak menyusahkan kita besok. Faham tidak? Dah lokek-lokek sangat. Dia tak beri pun kita tak ada masalah. Tak ada susah, tak ada apa. Ya Allah, aku halalkan hutangku. Tiba-tiba orang bayar pula. Minta. Tak boleh lah macam tu. Ambil, kalau dia bayar, kita ambil, kita sedekah tempat lain. Itu kita tak cakap, I dah halalkan lah. Tak payah cakap. Dia bayar, kita ambil. Tapi masuk ke masjid. Beri anak yatim. Jadi macam tu. Yang cakap, aku dah halalkan, tak payah. Amat kata memang baik Ustaz Sulaiman tu. Contohlah. Walaupun dia dah halalkan, kalau boleh kita ambil, kita infak pada tempat lain. Infak pada tempat lain. Begitulah tuan-tuan. Kira kau dah halalkan, kau makan buruk siku tu.
Belum halal memang kita makan, kita punya. Pandai kau. Baik. Dan yang ketiga, karamah. Tapi kalau orang tu tak dia ada duit dia tak nak berhutang. Nanti kita berhutang, saya tak halal. Rugi lah kau. Hutang tak dapat. Kau tak halalkan lagi, cuba kau halalkan. Nanti Pahala dapat. tak, nanti kalau kita tak halalkan, kalau kita mati dia ambil dosa kita, nanti Allah lagi. Mana boleh ambil dosa-dosa, tak ada dosa punya. Ha? Dosa-dosa orang tak boleh ambil. Tak, ni kalau saya nak tanya, kalau kita tak halalkan, orang berhutang, kita tak halalkan. Ah. Nanti kat akhirat Allah suruh dia bayar hutang, masa nanti macam mana? Itu aku pun tak tahu. Mana hutang dia kena bayar lah. Dia tak bayar betul. Di akhirat dia jumpa kau lah. Akhirat dia jumpa. Mana kau nak besok kau dah senang ada orang ganggu kau tak? Macam. Masa tu kita kalau boleh jangan ada gangguan kalau lepas mati tu. Mana kalau hutang piutang kalau boleh kita halalkan. Sebab itu pahala tosakan halal. Nabi dalam Isra Mi'raj nampak satu orang ada pahala, maknanya 10 kali ganda satu. Yang 10 kali ganda 18 kali ganda. Yang satu kali ganda. Nabi tanya, "Wahai Jibril, kenapa orang yang sedekah tu pahala dia 10 je? Tapi kenapa orang yang menangguhkan hutang tu pahala dia 18 lebih?" Dia boleh kata orang yang berhutang ni, memberi hutang ni, kalau tak susah betul dia tak berhutang. Jadi sebab tu orang yang menangguhkan hutang orang ni pahala dia lebih besar. Kalau sedekah ni kadang-kadang orang kaya pun dia beri juga, orang miskin dia beri juga. Tapi kalau hutang ni memang sebab tu menangguhkan hutang tu dapat 18 kali ganda daripada pahala sedekah. Habis kalau kau halalkan, lagi besar dia punya pahala. Mana nak pahala dengan hutang RM4? Tapi dia boleh hutang sebab dia reti poketer. Ha? Kalau dia susah, dia miskin, dia tak reti poketer, dia sekali tak. Ini memang tak nak bayar sebab dia di akhirat dia mana sembayang dia tergantung begitu. Dalam janji Nabi, siapa tak bayar hutang dengan sengaja, ingat tak sengaja tak bayar, maka amalan sembayangnya tak diangkat kelak. Ada ulama kata pula semua amalan dia tak diangkat, tapi ada. Lepas tu kalau dia mati, anak dia bayarkan baru terangkat. Faham tak? Tapi kalau sembahyang, anak lelaki kena qadakkan. Kalau bapa mak yang meninggalkan sembahyang sakit, kita lelaki ni kita bagi-bagi je lah. Aku qadakkan zuhur, kau qadakkan asar, dia akan qadak sampai habis. Anak lelaki lah yang afdal. Allahu Akbar. Baik, 2. Yang ketiga, dan mereka menyeru, malaikat menyeru. Kata malaikat, jikalau seseorang hamba dan orang yang bersemayang bermunajat itu mengetahuinya, maka dia tidak akan berpaling daripada semayangnya. Apa maksud dia? Kalaulah orang yang semayang itu, yang tetap semayang itu tahu ada karamah bagi dia, maka dia tidak akan berpaling daripada semayangnya. Ulama kata orang yang mengekalkan semayang itu, itulah karamah bagi dia. Karamah yang ketiga, mana dia tak akan meninggalkan semayang. Kalau dia nak meninggalkan semayang, dia rasa cukup galat. Itu maknanya karamah tu dah sebati dengan dia. Dah jadi karamah yang maknanya menghalang dia ni daripada meninggalkan semayang. Kalau kita tahu. Begitu sekali lah tuan-tuan, karamah tu. Tadi kalau tuan-tuan tak semayang, rasa macam mana? Menyesal, risau, marah diri sendiri kadang-kadang. Kadang makin celaka tu tak dapat semayang aku lagi. Contoh macam tu lah tuan-tuan. Kadang-kadang macam tu. Tapi tak maknanya menyesal lah. Maknanya insaf menyesal. Tak percaya balik kau tertidur tak berinsyak, bangun pagi risau dia tak macam mana. Qada memang qada, tapi punya risau tu ada. Itu namanya karamah tu tadi. Karamah tu yang maknanya merisaukan kita. Mengingatkan kita baru itulah. Tapi kalau orang kejap sembahyang, kejap tidak, dia tak ada rasa apa-apa. Besok tak sembahyang, dia tak ada rasa apa-apa. Hari tak sembahyang jemaah, tak ada apa benda.
Minggu besok sembahyang. Ini tidak. Tak ada benda. Pasal sembahyang tu tak jadi karamah bagi dia. Jadi orang yang mengekalkan sembahyang 5 waktu tu, itulah dia karamah yang ketiga dia. Maknanya sembahyang itu menjadi karamah kemuliaan bagi dia. Ya. Sebab tu orang yang sembahyang ni adalah orang yang mulia. Sebab tu kalau kita tengok orang yang sembahyang dia cukup, wajah dia lain. Ada awak ramai. Awak tengok mana yang sembahyang cukup, tahu sembahyang dia cukup, sedekah dia pun ada, silaturahim dia pun bagus, wajah dia macam mana? Dia ada duit banyak, kereta besar, sekali balik wajah dia pun lain, dia punya hentak dia lain macam. Begitu memang tu. Itu karamah tu bentuk kita. Tak percaya kita dah tertua ni, kita cermin muka kita. Pasal muda pun macam mana? Dah tertua, dah sembahyang, dah apa, dah buat tajuk, dah buat apa, bentuk kita macam mana? Kalau saya nak puji pula, tengok diri masing-masing lah. Kita boleh kenal diri kita. Karamah tu maknanya menjinarkan kita. Sembahyang. Itulah tuan-tuan. Kadang orang tu hitam legam, tapi dia sembahyang, kita pandang dia segak aja, muka dia segak. Begitulah tuan-tuan, kerana nur tu. Nur sembahyang ni bukan boleh dibuat-buat, tuan-tuan. Tak boleh buat-buat. Apakala karamah tu tadi yang dia menyentuh diri kita, menjadi orang yang mulia di sisi Allah dan mulia pada pandangan orang-orang saleh. Pandangan orang-orang saleh. Orang tak saleh pandang semua sama aja. Orang-orang saleh lah tuan-tuan. Betul kan, kita tengok muka-muka, kita tengok kadang-kadang ni lah tengok. Itu orang tak jemu nak tengok kita tu. Maka inilah karamah yang dimuliakan oleh Allah terhadap orang yang bersemayang. Satu, kebajikan sembahyang tadi bertaburan di kepala kita, menegah kita amal makruf nahi mungkar. Satu. Yang kedua, karamah dia malaikat menyanjung, menjaga amalan-amalan solat kita dan amalan-amalan yang lain yang kita buat sampai pada makam dia. Yang ketiga, orang yang sembahyang itu, karamah itu, itulah dia. Orang yang tak mau meninggalkan sembahyang, itu nama dia karamah bagi dia. Kemuliaan bagi dia. Yang tak suka tuan ini dilaknat oleh Allah Ta'ala. Jadi dikekalkan sembahyang. Tambah-tambah buat solat-solat sunat dan sebagainya, tuan-tuan. Itulah. Jadi macam kita dah buat solat fardu, kadang hati berkata, aku ingin nak buat tahajud. Itu karamah tu. Padahal betul sunat. Aku ingin nak buat qabliyah. Ingin nak buat ba'diyah. Tak pernah aku sembahyang ni. Baca surah. Dah tahu dah ingin. Kenapa aku tak baca surah? Gini-gini. Gini-gini. Ingin nak buat benda sunat, benda yang wajib, yang sunat dan juga menghilangkan yang makruh dalam sembahyang. Jadi karamah ni maknanya amalan-amalan sembahyang yang kita buat tadi, maknanya mengajak kita kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan meneguh kita apabila kita melakukan kemungkaran atau melakukan maksiat. Betul, tak percayalah kita ni melah mencuri untuk orang. Balik tengok ada beg duit tu, ambil buat tak tahu. Masa tu belum kena tegur lagi, ada ambil tak guna je, karamah tu cakap gini. Tapi kalau tak sembahyang, tak ada siapa yang tegur. Orang tegur, orang dia marah je. Engkau bersusah, aku yang curi, aku yang pasal lah. Tapi kalau karamah tegur, tak dengar pun, kita sendiri yang faham. Itu mana karamah bagi orang yang bersembahyang. Jadi mudah-mudahan kita dah ada lah tuan-tuan. Saya rasa tuan-tuan pun semua dah ada lah. Kalau kita kekal sembahyang, memang ada karamah bagi kita. Faham tak? Baik. Kadang kita sembahyang lambat, sembahyang Allah mahu dah lambat. Itu nampak. Itulah dia. Jenis-jenis amalan sunat dan kepentingannya dalam sembahyang. Ini betul Sambung terus. Segala sunat itu adalah perkara-perkara untuk menyempurnakan sembahyang. Sunat ni untuk menyempurnakan yang wajib sunat. Katakanlah kita orang rumah kita balik. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pun buka pintu. Waalaikumsalam. Lepas tak kewajipan sebagai isteri? Lepas tak? Lepas. Tapi kita buka tu, alio basi kat sini, cek mata kat sini, buka tag pintu, baru ketiak pada lelaki. Pengsan lagi. Tapi
dosa dia tadi tu, dia buka tu, lepas tak tanggungjawab dia, ketaatan dia. Lepas. Tapi tidak dapat menyempurnakan kebaikan sebagai seorang isteri. Tak dapat menyukakan suami. Kalau gitu buat yang sunat lah. Tahu suami nak balik, patut-patutlah. Tak ada bedak merah sini, tak payah agak-agak. Jangan, faham tak? Jangan buka ketiak belelih rumah. Lap apa yang patut, basuh muka sikit, bedak apa yang patut. Mana berias sikit lah. Lepas tu pandang muka suami, kata ke bawah. Itu baru dapat menyempurnakan yang wajib. Jadi menambah sempurna yang wajib. Suami kita juga sentuh isteri pula. Contohlah. Itu untuk menambahkan yang wajib. Buka pintu dah wajib. Tapi itu dia punya seni dia lah. Jadi sekalian sunat itu adalah perkara-perkara untuk menyempurnakan sembahyang. Sembahyang itu yang wajib. Lepas tu orang yang tak menyempurnakan yang sunat-sunat dalam sembahyang ini, dikatakan orang yang kurang beradab dalam menyembah, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tengok balik. Ia merupakan adab, adab yang mesti dipelihara supaya dinamakan orang yang memelihara akan sembahyang. Jadi orang yang memelihara sembahyang, yang mengerjakan sembahyang dengan memelihara sembahyang ni lain. Yang melaksanakan sembahyang lain. Yang ni dia laksana, dia pelihara. Dia pelihara, dia jaga betul-betul. Kalau dia buat air tu, dia jaga betul-betul. Ini tak, tengok semut pun, alah semut sikit, bapak kau kan nampak, dia godak je. Itu dia tak pelihara lah. Buat, tapi tak pelihara. Tolong jaga betul, cawan dia lap, tengok cuma sekali, tengok. Bukan nak suluh, tak payahlah. Tengok tak ada. Cium dulu, ada bau tak apa-apa. Barulah. Ini semut, alah semut seekor, 2 ekor tu, godak je mat, abang kau kan nampak je. Mana dia tidak memelihara akan kerja dia lah. Jadi kalau laki tu tercekik, dia mana? Jangan main-main. Kadang garam di uburnya. Salah gula, garam di uburnya. Laki dia baik, makan buat tak tahu je. Ia merupakan adab yang mesti dijaga dalam sembahyang, supaya dinamakan orang yang memelihara akan sembahyang. Jadi orang sembahyang lain, dia buat je. Kadang yang sunat pun tak buat. Dalam sembahyang pula buat benda yang makruh pula. Pandang atas, pandang bawah. Faham tidak? Beludah sana, beludah sini dan sembahyang. Dan mengerjakan haknya. Jadi sunat-sunat ni, selain daripada dia memelihara sembahyang, dia menjadi hak sembahyang itu sendiri. Kita menunaikan hak sembahyang itu sendiri. Iaitu, selain daripada mengerjakan yang fardu, kita juga kena mengerjakan yang sunat. Senang cakap yang sunat ni, selain daripada memeliharakan sembahyang, dia boleh menampal kekurangan-kekurangan dalam sembahyang. Sebab itu kalau sembahyang, bacalah doa iftitah tu baca. Subhana rabbil a'la wa bihamdi tu baca 3 kali. Rabbil firli tu sunat, baca sampai 8. Jangan 3 je. Rabbil firli wajibuni warfa'ni, Allahu akbar. 3 baca sampai 8. Sampai macam itu, barulah kita ni beradab dengan Allah Ta'ala. Ini baca Rabbi pilih warhamni, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini kita tengok. Baik. Amalan sunat tersebut, sunat hay'ah, tidak dituntut menggantikan dengan sujud sahwi. Sunat dalam sembahyang ada 2. Satu sunat ab'ad, kedua sunat hay'at. Sunat ab'ad ini seolah-olah rukun. Benda sunat tapi seolah-olah rukun. Seperti tasyahud awal. Itu dia. Baca, kemudian kunut dan sebagainya. Nanti kita tengok. Sunat ayat banyak tuan-tuan, dekat 30. Kalau kita tinggalkan dengan sengaja atau terlupa, tak dituntut mengerjakan sujud sahwi. Sembahyang kita sah, walaupun kita tinggalkan dengan sengaja atau terlupa. Seperti kita meninggalkan baca doa iftitah. Itu sunat ayat, meninggalkan membaca surah, meninggalkan baca tasbih, rokok dan sujud dan sebagainya. Itu sunat meninggalkan mengangkat tangan, meninggalkan menyebut Allahu akbar, takbir intiqalat. Itu sunat hayat, tak kena sujud sahwi. Ada yang sunat yang kita tinggalkan dengan sengaja atau terlupa, tapi sah dulu. Sengaja pun tak buat sah, lupa pun sah, tapi dituntut menggantikan dengan sujud sahwi, sujud 2 kali sebelum memberi Assalamualaikum.
Tapi dah lepas sempurna tahiyat. Tapi sebelum beri salam, terus sujud 2 kali. Katakan kita meninggalkan tasyahud awal. Ini kena sunat ab'ad. Kita terlupa tadi, terus bangun, dah bangun. Dah habis kita tasyahud awal, katakan Hamidum Majid, berhenti, sakta sekejap, hati aku nak jabarkan dengan sujud sahwi. Niat gitu je. Lepas tu sujud. Allahu Akbar. Baru baca Subhana man la yanamu walas. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan lalai lupa. Kita kadang tengah sembahyang pun tidur. Kadang-kadang dia imam, apa? kalau jadi imam macam berlaku macam itu, macam saya lah imam ni kan. Tiba-tiba saya terlupa yang Cik Tok yang cakap tu, saya pun buat sujud sahwi. Makmum ikut tak? Apa? Makmum ikut tak? Tak payah. Sukati. Boleh ikut, boleh ti. Jadi kedua, nanti saya pun lupa. Betul. Dia ada sunat yang jahat dalam sembahyang. Ada 4. Kunut, sujud sahwi, lagi sujud tilawah. Ada. InsyaAllah nanti kita baca. Ada. Sebelah tu ada sana. Kita tengok nanti. Disunatkan sujud sahwi bagi masalah yang berikut. Ini kita ambil dulu. InsyaAllah. Sunat ayat tidak dituntut menggantikan dengan sujud sahwi bagi orang yang meninggalkannya. Manakala sunat ab'ad pula dituntut digantikan dengan sujud sahwi bagi orang yang meninggalkannya. Sama ada dengan sengaja atau terlupa. Jadi dua-dua boleh, tapi kena sujud sahwi. Dan ia terdiri daripada 8 perkara sebagaimana yang tersebut di bawah ini. Jadi sunat ab'ad ada 8. 1, duduk bagi tasyahud awal. Baca tasyahud awal mesti duduk. Tak kira lah duduk atas kursi ke, mesti duduk. Kalau kita bercangkung, kena sujud sahwi. Kalau sakit lain cerita. Ini mana yang sengaja lah. Yang ada orang tasyahud awal, punggung di sebelah aja kena. Sebab dia sakit bisul. Kalau dua-dua kan, meletup pula kan. Contohlah. Itu lain. Jadi duduk bagi tasyahud awal tu sunat ab'ad. Kedua, bacaan tasyahud awal. Bacaan tayat awal tu sunat. Jadi dalam tayat awal ada 3 sunat ab'ad. 1 duduk dia. Jadi nak tasyahud awal mesti duduk. Kalau tidak kena sujud sahwi. Bacaan tasyahud awal daripada mana? At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu sampai tasyahud awal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu sunat ab'ad yang lain. Faham? Kan kita dah tasyahud awal, tiba-tiba kita sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar, kena sujud sahwi. Pasal kita meninggalkan salawat kata Nabi selepas tasyahud awal. Tapi kalau salawat atas Nabi dalam tasyahud akhir, itu rukun. Kalau tak buat, tak sah. Faham? Tapi kalau salawat atas Nabi dalam tasyahud awal, sunat ab'ad. Tak buat, sembahyang kita sah. Buat pun sah. Tapi kalau tak buat, dengan sengaja atau terlupa, kena sujud sahwi. Awak sampai, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahu akbar. Tu tidak Allah. Aku tak baca salawat pula tadi. Lepas nak salam nanti, lepas tahiyat akhir, sebelum salam, niat nak sujud sahwi, nak ganti, jabarkan dengan meninggalkan salawat atas Nabi dalam tasyahud awal. Tapi kalau tasyahud akhir, awak asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi. Batal sembahyang. Kerana salawat atas Nabi dalam tasyahud akhir adalah rukun. Itu kena ingat. Faham ya? Habis kita biasa kita buat kan? Macamnya kita buat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita buat. 3. Yang keempat, bagian kunut pula. Jadi ginilah yang banyak sunat ab'ad ni 2 tempat je. Dalam tasyahud awal dan dengan kunut. Itu je yang berlego, biasalah. Yang keempat, berdiri bagi membaca kunut. Berdiri membaca kunut. Berdiri. Habis kalau kita duduk, duduk macam mana? Sengaja kita duduk. Ataupun
kita baca kunut dalam kita punya rokok. Tak berdiri. Kena sujud sahwi. Yang berdiri mana gini segera. Baca kunut tu mesti berdiri. Kalau tidak, kena sujud sahwi. Ada masalah nanti. Yang kelima, membaca kunut. Allahumma hadini fiman hadais wa afini fiman afait. Sebelum itu baca kunut. 2. Yang ketiga, salawat ke atas Nabi selepas kunut. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala atud sunat ab'ad. Selawat ke atas keluarga Nabi selepas kunut. Allahumma salli, contohlah, Allahumma hdini fiman hadais wa afini fiman afais wa tawallani fiman tawallais wa barik li fima a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Lagi apa? Wa innahu la yazilu man walid wa la ya'iz man adais tabarakta rabbana wa ta'ala falkal hamdu ala ma qadait wa astaghfiruka wa atubu ila. Sampai situ kunut. Wa sallallahu itu dah kira salawat kata Nabi selepas kunut. Wa sallallahu alaihi wasallam wa ala ali, itu keluarga Nabi pula. Wa ala ali itu keluarga. Itu pun sunat abad juga. Jadi dalam kunut, selawat atas Nabi selepas kunut pun sunat abad. Selawat ke atas keluarga Nabi selepas kunut pun sunat abad. Wa ala ali Muhammad tu Selawat ke atas keluarga Nabi selepas tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rukun ke sunat abad tu? Dalam tasyahud akhir. Selawat tu. Rukun. Wa ala ali Muhammad. Sunat abad. Jadi kalau awak dalam tasyahud akhir sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, terus assalamualaikum, tak baca wa ala ali Muhammad, kena sujud sahwi. Faham tak? Itu ya, boleh. Okey. Itu dah kira keluarga Nabi pun boleh. Dalam majid lagi bagus. Allahumma qadam tu ahad tu sambung lagi bagus. Jadi saya ulang balik. Sunat abad ni kalau kita tinggalkan gini-gini tadi. Sunat ni benda yang maknanya menambah baik dalam perkara-perkara yang fardu. Tu yang sunat lah. Kemudian orang yang membuat sunat ini dalam semayang, makna dia jaga semayang dia. Jaga dia supaya semayang dia sempurna. Macam buat air tadilah. Supaya sempurna. Supaya sempurna. Kerana menyempurnakan hak-hak semayang itu adalah wajib. Wajib. Macam berhias, menyempurnakan hak awak dengan suami. Begitulah. Kalau dah sempurna, suami sukalah. Semayang kita, kalau hak semayang kita tunaikan, Allah pun sukalah. Begitu. Sunat abad pula, kalau kita tinggalkan dengan sengaja atau terlupa, kena sujud sahwi. Kenapa? Kerana sunat abad ni seolah-olah seperti rukun. Seolah-olah seperti rukun. Katalah awak dah biasa semayang buat sunat abad, tiba-tiba dah biasa buat tasyahud awal, tiba-tiba tak buat, ganjil sangat rasanya. Faham tak? Kita semayang kat Mekah, imam sana tak baca kunut, rasa ganjil tak? Macam kita ni seolah-olah kunut tu dah jadi macam fardu pula, dah macam wajib, tapi dia tu sunat abad. Jadi sunat abad ni seolah-olah seperti rukun pada menyempurnakan dia tu. Berat. Habislah tuan-tuan 8 perkara ni. InsyaAllah kita sambung besok. Ini besok ajasan, dalamnya ada ajasan bab imam makmum ya. Disunatkan sujud sahwi bagi masalah-masalah yang berikut. Bagi sesiapa yang meninggalkan mana-mana satu sunat abad yang 8 tadi, sama ada dengan sengaja atau terlupa. Ini sunat sujud diulang balik. Faham? Tengok kitab tu. Kemudian yang kedua, bagi sesiapa yang mengerjakan sesuatu perbuatan, suatu perbuatan yang membatalkan sembahyang, jika dibuatnya dengan sengaja, tetapi kalau dibuat tak sengaja, tidak batal, kerana terlupa, tu tak sengaja. Apa benda dia? Perbuatan yang membatalkan sembahyang kalau kita buat sengaja. Kalau terlupa, mana tak sengaja, tak batal sembahyang. Seperti
memanjangkan rukun yang pendek dalam sembahyang. Rukun yang pendek ni iaitu iktidal dan duduk antara dua sujud. Tahu? Duduk antara dua sujud tahu? Lepas sujud yang pertama, duduk. Itu. Rukun yang pendek. Kalau kita panjangkan, batal sembahyang. Kalau terlupa, tak apa. Dia berangan. Allahu Akbar. Baru najat pengantin kadang senyum. Lebih kadar panjang. Berapa lebih dia? Ini dia. Kalau iktidal tadi, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, dia berangan. Lebih kadar membaca Fatihah. Faham tidak? Agak-agak lebih, batal semuanya dia. Kalau terlupa, tak apa. Dia atau dia tak tahu hukum lah. Allah, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd saja. Dia tak tahu hukum tu. Kalau dia tak tahu ataupun dia terlupa, tak apa. Tapi kalau dia tahu, sengaja dia buat, batal sembahyang. Faham tak? Dan juga duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud ni, kadar dia iaitu kadar membaca tahiyat awal. Macam tak? Kadar dia jangan terlebih panjang seperti tahiyat awal. Agak-agak tu. Macam mana agak-agak? Dia duduk Allahu Akbar, Rabbi firli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Memang tak lebih masa tasyahud awal. Tiba dia diam, Rabbi firli warhamni. Lebih pada tahiyat awal, maka batal lah sembahyang dia. Dia yang tahulah. Lebih. Itu kita agak-agak lah panjangnya. Itu dia punya panjang. Bagi yang ketiga, membanyakan rukun yang pendek iaitu tidak ada antara dua sujud. Dan seperti berkata yang sedikit, makan sedikit, atau melebihkan rakaat kerana terlupa. Makan sedikit. Sedikit ni tak sengaja lah. Kata tadi makan kacang, komoh-komoh, ambil uduk ingat dah habis. Tiba-tiba kita baca tertelan. Itu tak sengaja. Tapi kalau dah rasa goyang-goyang, telan je lah. Itu batal kerana sengaja. Kalau terlupa, aku sembahyang. Ada yang goyang, aku sembahyang punya. Itu tak apa. Tapi jarang macam tu. Boleh kita ludah sedikit ke kiri. Tapi kalau sembahyang di rumah. Kalau dalam masjid, tak boleh kita berludah. Ke kiri pun tak boleh, ke bawah pun tak boleh. Habis macam mana? Di tangan. Ya? Simpan tak apa, jangan telan. Simpan macam monyet simpan. Yalah. Tapi jangan sampai tertelan. Itu lagi sengaja tu. Atau melebihkan rakaat kerana terlupa. Kita dah tua ni gitu lah kadang-kadang. Sembayang Zuhur, sembayang Maghrib. Saya 4 rakaat. 3 ke 4. Nak ambil berapa? Ambil 3. Jadi tambah 1. Lepas tu sujud sawi. Macam satu sahabat Nabi lah. Dia ni memang orang warak. Dalam kebun tamar pun dia sembayang. Faham tak? Macam kita dalam kebun getah pun sembayang. Lepas sembayang, burung ni datang 45 ekor makan buah tamar dia. Bukan buah dia, buah tamar lah. Buah tamar. Dia tengok dah sembayang. Gugur, lepak. Lepas tu dia teringat. Sembayang dia ni 3 ke 4. Ataupun 4 ke. Tiba-tiba, sujud sawi tak ada. Dia sujud sawi. Lepas tu dia jumpa Rasulullah. Dia menangis jumpa Rasulullah. Kenapa Rasulullah? Aku tadi sembahyang Rasulullah. Aku inilah nampak burung makan buah tamar aku. Hingga aku lalai sembahyang aku tentang rakaat dia. Dah lah kata Nabi. Dah sujud sawi. Dah lah. Tak Rasulullah. Kerana kebun ni mengganggu aku. Sekarang aku bagi engkau jadi infak fisabilillah kebun aku. Ambil lah semua sekali. Hingga begitu sahabat punya jaga. Kita agak macam mana? Baru beli gelang tadi, tengah sembahyang, jatuh gelang tu, kelengkung jatuh. Allah jatuh. Lepas sembahyang, jumpa Haji San, ada besok gelang aku ni wakaf untuk surau. Kerana boleh macam tu? Tak boleh. Maknanya ada bab-bab lalai ni bukan kita saja, sahabat pun
ada. Sebab itu kalau kita dah macam tu, kita bolehlah tambah lagi satu rakaat. Tuan tuan, kita dah tua ni memang macam tu. Yang 3 ke 4 lah kita lupa. Ada sebenarnya 24 rakaat. Ya. Kita tak perasan yang kita dah buat 4 tu. Ambil 3. Hati kata 3. Tambah 1. Tambah 1. Kita tambah 1 lagi rakaat. Tambah 1. Jangan orang cakap ini dah 4 aku tambah 1, tak boleh. Kita yakinkan yakin 3. Tambah 1. Dah. Kita dah buat 4 rakaat tu tak apa. Tak apa. Jangan aku tadi dah 4 sengaja aku tambah 1. Tak boleh. 3, 4, 3, 4 ambil 3. Keputusan 3. Kemudian kita tambah 1 lagi. Tambah 1 lagi. Jadi 4 lah. Bukan kita niat tambah, niat sempurnakan 4. Jangan tambah. Kalau tambah dah jadi 5 orang. Kemudian kita kena sujud sawi ke? Kena. Kena lalai. Lupa tadi jangan kata aku nak tambah 1. Tambah 1 jadi dah macam mana? Maknanya aku nak sempurnakan 4. Bukan tambah, sempurnakan 4. Macam tu Tapi kita kan tak tahu niat tambah lah. Tapi kita tahulah kita ni lupa. Tapi nak bagusnya kita jangan niat tambah. Niat sempurnakan 4. Yang tadi memang 3. Aku nak buat dah lepas sembahyang memang aku ni dah betul 4 tadi. Tak apa. Jangan ingat balik. Tak buat sujud sawi pun tak apa. Sujud sawi ni terlupa ataupun tidak. Tapi kalau tak buat, kuranglah pahala kita. Kuranglah. Sujud sawi ni sunat. Buat boleh, tak buat rugi. Itu mana sunat. Jangan buat boleh, tak buat tak apa. Itu tak boleh cakap macam tu lah. Maksudnya rugi. Baik. Kita sampai sini je. Melakukan dengan sengaja perkara yang tidak membatalkan sembahyang disebabkan dia tidak berhati-hati, ihtiyat di dalam sembahyangnya. Wallahualam. Kita ambil nombor 4 besok semula. Melakukan dengan sengaja perkara yang tidak membatalkan sembahyang disebabkan dia tidak berhati-hati, berhati-hati, ihtiyat di dalam sembahyang, atau kerana syak pada meninggalkan sunat abaat yang tertentu seperti kunut atau tasyahud awal, seperti mengesyaki adakah ia membaca kunut ataupun tidak. Wallahu alam. Ini besok tengok. Melakukan dengan sengaja perkara yang tidak membatalkan sembahyang, perkara yang tidak membatalkan sembahyang disebabkan dia tidak berhati-hati dia sembahyang, seperti kunut atau sunat abaat. Kalau kita tinggalkan sembahyang tak batal, tapi kena sujud sawi. Wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi bagus ni besok kita baca. Besok takdir imam dengan makmum tadi San. Kadang makmum dah bangun, kita dah tiba-tiba kita dah sujud, makmum pula bangun pula. Jadi semua ada dia punya peraturan dia besok. Jadi kita minggu depan macam mana? KPP ni sampai bila ni? Daripada besok Ada cerita lagi, diam je lah. Diam je. Diam. Besok kita bukan sekolah. Cuti sekolah yang kita suruh belajar ni, kita tunggu arahan Jabatan Agama. Kalau dia kata tak boleh, baru stop. Mana kau tahu kau ni? Sekolah. Sekolah cuti besok tak sampai. Sekolah lain cerita. Belajar kat surau boleh tak? Belajar surau? Tak tahulah. Tu aku tanya tadi. Yalah. Tadi kalau ada nanti beritahu Wallahu alam. Tapi insya-Allah lah. Jangan kita dengan sebab kita nak suka tak belajar KPP. Yalah. Jangan ada ganti macam tu lah. Kalau tak belajar, ganti dengan baca Quran. Kalau tak boleh belajar, ambil masa belajar ni baca Quran lah. Maghrib isyak kat rumah. InsyaAllah. Kalau sebulan dapat 30 juzuk. Zuhur asal sikit-sikit KPP je. Ataupun 2 bulan KPP. Kita ganti baca Quran kat rumah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fas qulubana wa fas quluba auladana wa abna'ana wa zurriyatana
kama hafazta qulubal muttaqin waj'alna waj'alhum minas salihin bi barakatis syahri rabiul awal ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apa maaf tuan-tuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.